Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Awang Ahmad selaku pensyarah bagi kursus BMMD 3163 dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tugasan 3 bagi tajuk Budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Baiklah, sebelum kedatangan Hindu-Buddha dan juga agama Islam ke tanah Melayu, budaya Melayu dipengaruhi oleh dua kepercayaan, iaitu kepercayaan animisme dan juga kepercayaan dinamisme. Yang pertama iaitu kepercayaan animisme. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda dan roh tersebut mempunyai kekuatan gaib yang disebut sebagai mana. Roh ataupun jiwa itu pada manusia disebut sebagai nyawa, dan dalam kepercayaan ini, jika manusia itu mati, maka roh tersebut akan meninggalkan badan untuk selama-lamanya. Roh yang meninggalkan badan manusia untuk selama-lamanya pula disebut sebagai arwah. Untuk kepercayaan yang kedua iaitu kepercayaan dinamisme. Kepercayaan ini merupakan sebuah kepercayaan kepada benda-benda yang tertentu, sama ada benda tersebut hidup ataupun mati. Bahkan juga benda-benda ciptaan seperti tombak dan juga keris mempunyai kekuatan ghaib dan dianggap bersifat suci. Dan kelompok dinamisme ini percaya dengan tenaga hidup yang tidak berpribadi dan ada pada manusia, binatang, tumbuhan dan segala benda yang dapat dianggap membawa keberuntungan kepada mereka. Dan benda-benda yang dianggap suci ini misalnya pusaka, lambang kerajaan, tombak, keris, gamelan dan sebagainya akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Maka kepercayaan ini dilihat percaya kepada benda-benda yang gaib. Seperti itulah tadi keris, gamelan, dan mereka menganggap bahawa benda-benda seperti ini membawa pengaruh yang baik dan bersikap suci. Secara konklusinya, pengaruh budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing yang utama ini dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinisme, dan kedua-dua kepercayaan ini tidak menganggap bahawa Tuhan itu wujud, tetapi mereka percaya kepada benda-benda ataupun perkara maujud yang boleh membawa tuah ataupun dianggap suci dalam kehidupan mereka. Baiklah, seterusnya ialah budaya Melayu selepas menerima pengaruh asing. Pengaruh asing yang pertama ialah pengaruh Hindu-Buddha. Sebelum kedatangan Islam, agama dan budaya Hindu-Buddha telah bertapak kukuh dalam masyarakat alam Melayu hingga berabad-abad lamanya yang telah dibawa oleh para pedagang. Pengaruh Hindu-Buddha dalam kebudayaan Melayu dapat dilihat daripada aspek kepercayaan, bahasa, penulisan serta seni bina. Agama Hindu dan Buddha telah diterima oleh raja, kemudiannya hampir kesemua masyarakat Melayu turut menerimanya. Dalam konteks ini, raja merupakan faktor utama dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di tanah Melayu. Raja disamakan dengan konsep dewa raja atau pemerintah yang sama kedudukannya dengan dewa-dewa. Oleh itu, raja sebagai dewa maka statusnya amat tinggi di sisi rakyat dan merupakan wakil Tuhan di dunia. Terdapat hampir 30 kerajaan-kerajaan Melayu yang kecil wujud di Nusantara pada kurun kedua dan ketiga Masihi dan rata-ratanya mengangkat Hindu-Buddha sebagai agama rasmi negara. Antaranya ialah Kerajaan Langkasuka dan Gangga Negara. Dari aspek kepercayaan, adat budaya serta resam tradisi masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam sememangnya penuh dengan elemen-elemen Hindu-Buddha. Hindu-Buddha sebagai agama turut merubah sistem kepercayaan, pemikiran dan gaya hidup masyarakat Melayu. Elemen-elemen Hindu-Buddha boleh didapati dalam hampir setiap aspek kehidupan orang Melayu yang beradat serta menjadi tradisi yang diamalkan sejak turun-temurun. Misalnya dalam adat perkawinan orang Melayu, bakal pengantin perempuan maupun lelaki akan terlebih dahulu melalui upacara mandi bunga sebelum berlangsungnya upacara pernikahan. Upacara mandi bunga ini telah diamalkan dalam masyarakat di India sejak berkurun lamanya. Mandi bunga merupakan salah satu amalan keagamaan masyarakat Hindu yang bertujuan untuk membersihkan diri dari elemen-elemen kejahatan seperti semangat jahat dan juga membuang nasib malang si pengantin.
Terdapat 7 jenis bunga yang biasanya digunakan bagi amalan mandi bunga ini. Tambahan pula, amalan ini turut diamalkan dalam majlis persunatan bagi anak-anak lelaki masyarakat Melayu dan masih lagi diamalkan sehingga kini. Contoh lain pengaruh Hindu-Buddha yang menjadi ikutan dalam masyarakat Melayu adalah upacara bersanding, upacara berinai, adat melenggang perut, membelah mulut bayi, kenduri arwah dan kematian. Seterusnya ialah pengaruh bahasa dan penulisan. Pada awal kedatangan Hindu-Buddha ke tanah Melayu, orang Melayu mempunyai sistem bahasa dan penulisan yang tersendiri. Bahasa Melayu terawal direkodkan berkemungkinan daripada keluarga bahasa Proto-Melayu Polinesian yang ditutur oleh kebanyakan masyarakat Austronesia di Timur Tenggara Asia sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masihi. Bahasa Melayu kuno ini mengalami perubahan setelah kedatangan Hindu-Buddha yang kemudiannya berkembang menjadi bahasa Melayu tua pada kurun ke-7 sehingga kurun ke-14 Masihi. Terdapat beberapa sistem tulisan yang berbeza telah digunapakai bagi menulis dalam bahasa Melayu tua. Walaupun kebanyakan penulisan bahasa Melayu tua ditulis menggunakan sistem penulisan berasaskan skrip Palava, masyarakat Melayu di Nusantara juga telah membangunkan beberapa jenis sistem penulisan yang tersendiri. Sebagai contoh, skrip Rencong, Rejang, Batak, Lontara, Kawi, Sunda Tua dan Baibain. Baiklah, seterusnya adalah pengaruh seni bina. Hindu-Buddha bukan sahaja mempengaruhi sistem kepercayaan, bahasa serta penulisan masyarakat Melayu, malah turut memperkenalkan bentuk seni bina dari India. Pengaruh seni bina Hindu-Buddha boleh dilihat pada bentuk binaan komplek keagamaan maupun pada binaan istana kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Misalnya, komplek keagamaan seperti Candi Lembah Bujang di Kedah, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Candi Muara Takus di Sumatera dan Batu Jaya di Jawa Barat. Selain daripada itu, komplek Istana Raja pada era Sailendra, Sriwijaya maupun era Majapahit juga dipengaruhi dengan seni ukiran Hindu-Buddha, iaitu dapat dilihat pada ukiran patung-patung dewa serta kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadi perhiasan utama dalam setiap pembinaan istana. Malah, ukiran serta patung-patung keagamaan Hindu-Buddha ini juga turut boleh dilihat pada bentuk seni bina rumah masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Baiklah, kita akan melihat kepada budaya Melayu selepas menerima pengaruh asing, iaitu daripada pengaruh Islam. Baiklah, budaya Melayu banyak dipengaruhi dengan kedatangan daripada pengaruh asing dan antaranya adalah daripada agama Islam. Baiklah, pada hari ini kita akan lihat 5 aspek yang dipengaruhi setelah kedatangan Islam, iaitu yang pertama aspek agama dan kepercayaan, yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga aspek bahasa dan kesusasteraan, yang keempat dari aspek perundangan dan yang kelima dari aspek politik dan pemerintahan. Bagi aspek yang pertama, iaitu aspek agama dan kepercayaan, setelah agama Islam datang ke tanah Melayu, kepercayaan masyarakat Melayu yang awalnya animisme telah berubah kepada berkonsepkan ketuhanan dan bersifat tauhid, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Seterusnya, cara hidup dan gaya hidup masyarakat Melayu juga turut berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamalkan dan menghayati ajaran Islam. Contohnya, dengan mengamalkan solat dan menghapuskan riba semasa jual beli. Dan yang ketiga, kegiatan keagamaan diamalkan seperti muzakarah dan kuliah serta membaca Al-Quran. Hal ini dikatakan demikian kerana muzakarah dan kuliah merupakan salah satu cara agama Islam itu disebarkan dan merupakan salah satu medium bagi berkongsi ilmu. Baiklah, dan yang keempat adalah ajaran Islam mengandungi unsur rasionalisme di mana ia menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah. Hal ini sekaligus menghapuskan sistem kasta dalam kehidupan masyarakat Melayu. Baiklah, bagi aspek pendidikan,
Yang pertama adalah golongan bawahan turut menerima pendidikan yang sama seperti golongan atasan. Hal ini dikatakan demikian kerana agama Islam mempunyai unsur rasionalisme sebentar tadi yang menjadikan konsep persamaan taraf sama manusia di sisi Allah. Oleh hal yang demikian, golongan bawahan juga turut menerima pendidikan yang sama rata. Baiklah, yang kedua adalah sistem pendidikan berubah daripada institusi pendidikan pondok dan madrasah. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila agama Islam datang ke tanah Melayu, kita dapat lihat perkembangan dan kewujudan madrasah-madrasah dan pondok-pondok tempat menuntut ilmu yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Dan yang ketiga adalah memberi kedudukan yang tinggi kepada ilmu. Hal ini dikatakan demikian kerana ajaran Islam menuntut agar kesemua penganutnya mendalami ilmu dan sekiranya siapa yang berilmu akan dipandang tinggi dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Baiklah, dan yang keempat adalah antara ilmu yang dipelajari adalah usuluddin, fiqh dan tasawuf. Baiklah, bagi aspek yang ketiga iaitu aspek bahasa dan kesusastraan. Setelah kedatangan ajaran Islam, penggunaan tulisan Jawi dalam sistem di tanah Melayu telah diguna pakai. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan tulisan Jawi adalah hasil yang dibawa daripada tanah Arab. Sebagai contoh, kita dapat lihat penggunaan tulisan Jawi dalam penulisan surat, surat rasmi, penulisan surat akhbar-akhbar dan sebagainya. Baiklah, yang kedua adalah pinjaman kosakata bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, perkataan doa, solat dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah warisan kesusastraan mempunyai unsur Islamik. Sebagai contoh, hikayat Nabi bercukur, puisi syair burung pingai dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana puisi-puisi daripada Arab telah diadaptasi dan diserap dalam kebudayaan Melayu dan menjadikan unsur-unsur Islamik tersebut dapat dilihat dalam penghasilan kesusastraan. Baiklah, bagi aspek yang keempat iaitu perundangan, sistem perundangan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dikekalkan seperti dalam hukum Kanun Melaka. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan kedatangan ajaran Islam, terdapat banyak pantang larang dan larangan-larangan yang wujud kerana menjaga penganutnya. Dan yang kedua adalah Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri seperti Undang-Undang Mahkamah Syariah. Hal ini dikatakan demikian kerana Undang-Undang Islam adalah amat ketat dan memerlukan penelitian dan tidak seharusnya dicampur dengan undang-undang lain. Baiklah, bagi aspek yang kelima iaitu aspek politik dan pemerintahan, agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana setelah kedatangan agama Islam, ramai penduduk di tanah Melayu telah menganut agama Islam dan sekaligus menjadikannya sebagai agama majoriti di Malaysia. Yang kedua adalah institusi Islam didirikan bagi mengukuhkan sistem pentadbiran berdasarkan Islam. Yang ketiga, gelaran raja telah ditukar menjadi sultan dan disamakan dengan khalifah. Dan yang keempat adalah terdapat unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan perubahan sistem beraja. Untuk rumusan keseluruhan bagi budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing, pengaruh budaya luar ini telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat Melayu sehingga ke hari ini. Pada mulanya, kebudayaan Melayu ini banyak mengadaptasikan budaya Hindu-Buddha dalam amalan masyarakat. Namun sejak kedatangan Islam ke tanah Melayu, jelas telah membuktikan bahawa pengaruh yang cukup besar telah membawa pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat Melayu, dan Islam yang tersebar ke seluruh tanah Melayu ini melalui beberapa faktor telah berjaya mengubah pendidikan, kepercayaan, pemikiran dan cara hidup orang-orang Melayu sehingga membentuk satu kebudayaan Melayu yang berbeza dengan sebelumnya. Oleh itu, tuntasnya, pengaruh Hindu-Buddha dan Islam telah memberikan impak yang cukup ketara sehingga ketamadunan pada masa kini dan dapat dilihat melalui beberapa aspek yang saya telah sebut sebentar tadi seperti kepercayaan, pemikiran telah meninggalkan sejarah yang cukup bermakna sehingga ke hari ini
dan dapat dilihat melalui amalan-amalan masyarakat yang diamalkan pada masa kini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.